Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah subjek matematik awal kanak-kanak kami yang arif lagi bijaksana, iaitu Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh, serta para penonton sekalian. Saya Narisha binti Jaafar, nombor kad matrik KAD 210507027 bersama ahli kumpulan saya. Saya Siti Amirah Sumaya binti Zamri dengan nombor matrik KAD 210507030. Dan saya Nurul Ain binti Sukiman, nombor matrik KAD 210507028. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan mengenai sejarah matematik dan konsep pra-matematik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, di sini saya akan mulakan dengan definisi matematik. Apa ya definisi matematik? Matematik adalah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara matematik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Baiklah, apa pula definisi bagi awal matematik? Definisi awal matematik pula merupakan satu bidang tentang kuantiti, anggaran, persamaan, perbezaan, perbandingan, susunan, padanan, sukatan, bentuk, masa, kedudukan, perkiraan daripada mudah kepada kompleks dengan menggunakan formula. Hal ini kerana ramai kanak-kanak takut dengan matematik kerana mereka beranggap bahawa matematik ini sukar dan kompleks untuk difahami. Oleh itu, pemikiran matematik amatlah penting bagi kanak-kanak kerana bagi menyelesaikan masalah, berkomunikasi, memberi sebab dan membuat perkaitan, termasuklah keupayaan untuk memahami nombor, membuat pengukuran dan lain-lain dengan pelbagai kaedah supaya kanak-kanak mudah minat dengan matematik seperti kaedah bermain dan bercerita. Baiklah, sebelum saya menerangkan mengenai perkembangan matematik dalam pelbagai tamadun, di sini saya ingin menerangkan terdapat 4 peringkat pada sejarah perkembangan matematik. Baik, pada peringkat pertama adalah pada sebelum 400 sebelum Masihi, di mana bermula dari masa manusia menggunakan tanda ataupun simbol untuk membilang, hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Baik, pada peringkat yang kedua pula adalah pada 400 sebelum Masihi hingga 1700 tahun Masihi, merupakan perkembangan aritmetik, geometri, algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap dan menjadi satu sistem yang sempurna. Perkembangan matematik peringkat ketiga. Peringkat ketiga ini merupakan peringkat perubahan dan penemuan, yang mana banyak bidang, teori dan hukum baru ditemui dan telah didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik negara barat. Antara penemuan baru ialah geometri koordinat, kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Peringkat keempat ia bermula pada 19,000 tahun Masihi sehingga kini. Peringkat ini juga dikenali sebagai peringkat moden. Adalah peringkat perkembangan matematik daripada konkret kepada abstrak. Dalam tempoh ini, tokoh matematik menemui pelbagai teori baharu untuk digunakan dalam sains, teknologi, ekonomi dan sosiologi. Ini termasuk teori kebarangkalian, teori set, teori logik, penaakulan logik dan logik. Baiklah, sekarang ini kita teruskan dengan sejarah perkembangan matematik, di mana ianya mempunyai fasa pada setiap perkembangan yang dimulakan dengan di tamadun Babylon, tamadun Yunani, tamadun Mesir, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Tanah Arab dan tamadun Eropah. Baiklah, kita mulakan dengan sejarah perkembangan matematik, di mana tamadun Babylon 1800 hingga 550 sebelum Masihi, di mana matematik Babylon merujuk kepada matematik orang Mesopotamia, iaitu Iraq silam, dari zaman awal Sumeria hingga ke kejatuhan Babylon pada 539 sebelum Masihi.
Ilmu matematik Babylon boleh dirujuk dari 400 batu bersurat tanah liat yang ditemui sejak 1850-an lagi dan ditulis dalam tulisan pepaku. Batu bersurat tersebut ditulis sementara tanah liat masih lembap dan dibakar keras dalam sebuah ketuhar oleh kepanasan matahari. Antara topik yang diperkenalkan oleh matematik Babylon ialah aritmetik, algebra, geometri dan trigonometri, di mana kebanyakan batu bersurat bertarikh dari 1800 hingga 1600 sebelum Masihi. Bagi matematik Babylon lama, iaitu 2000 hingga 1600 sebelum Masihi adalah tempoh yang mana kebanyakan batu bersurat tanah liat yang mengandungi senarai dan jadual, mengandungi soalan dan jawapan. Sejarah matematik tamadun Yunani. Matematik zaman Yunani ditulis dalam bahasa Grik dan matematik tamadun Yunani kebanyakannya merujuk kepada matematik Grik. Mengikut sejarah, matematik Grik telah bergabung dengan matematik Mesir dan Babylon. Maka daripada itu terciptalah matematik Yunani. Ahli-ahli matematik Grik dan Yunani merupakan orang-orang pertama yang beri bukti kepada nisbah dan telah mengembangkan pelbagai kaedah matematik. Antara tokoh-tokoh matematik Yunani ialah Pythagoras, Archimedes dan Euclid. Seterusnya ialah perkembangan matematik di Mesir. Sebagaimana yang kita ketahui, matematik paling awal ditemui terdapat pada batu yang telah dipahat, iaitu pada zaman pemerintahan Raja Menes. Matematik di Mesir ditulis di atas papirus dan kebanyakan sumber maklumat tentang matematik Mesir yang terbaik ialah Rhind Papyrus. Ia dinamakan sempena nama A. Henry Rhind. Rhind Papyrus memiliki 80 masalah dan soalan-soalan berkonsepkan geometri. Terdapat juga 6 penulisan matematik Mesir yang lain dengan kepentingan tersendiri seperti Moscow Papyrus, Kahun Papyrus dan Berlin Papyrus. Sejarah matematik di tanah Arab ialah pada zaman awal Islam, iaitu lebih kurang pada 700 Masihi. Muslim mengalihkan perhatian mereka ke kegiatan intelektual. Fokus utama mereka adalah pada bidang ilmiah, praktis seperti matematika dan astronomi. Beberapa faktor agama menyebabkan umat Islam membutuhkan matematika dan astronomi. Mereka menggunakan geometri untuk menentukan arah Mekah, iaitu Kaabah, yang merupakan Mekah ketika mereka berdoa setiap hari. Tanggal dan tahun ketika aritmatika dan Al-Jabar diperlukan untuk menghitung pewarisan. Dengan bantuan astronomi, mereka juga dapat menentukan hari-hari besar lainnya. Pada awal abad ke-7, di bawah kepimpinan Muhammad SAW, sebuah peradaban baru muncul di Arabia. Ajaran yang dihasilkan menyebarkan dengan cepat dan meluas ke seluruh jazirah Arab. Dan dalam satu abad pembukaan kembali kota Mekah pada 630 Masihi, kerajaan Islam menyebarkan Islam ke jantung India dan benua Asia. Di barat, Islam menyebarkan lebih cepat, terutama di bahagian utara benua Afrika. Terdapat juga perkembangan matematik di Eropah. Ketika pemerintahan Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan tersebar dengan sangat luas. Manakala Eropah pada waktu itu berada di zaman gelap dan hak-hak berfikir orang-orang Eropah disekat. Ini bermaksud orang Eropah tidak dibenarkan menuntut ilmu. Kemudian kita teruskan dengan konsep pra-matematik dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah yang pertama, dapat mengumpulkan
dan mengasingkan objek sama jenis ataupun berbeza. Yang kedua, dapat membezakan objek mengikut saiz. Yang ketiga, dapat membandingkan objek mengikut kuantiti. Yang keempat, dapat menyusun objek mengikut warna. Yang kelima, dapat menyusun objek mengikut turutan seperti pendek ke panjang. Yang keenam, dapat menyusun objek mengikut saiz besar ke kecil. Yang ketujuh, dapat menyusun objek mengikut saiz tinggi ke rendah. Yang ke-8, dapat mengetahui bilangan objek. Yang ke-9, dapat membandingkan objek mengikut kuantiti sedikit, sama banyak ataupun lebih banyak. Yang terakhir ialah dapat mencari pasangan objek. Cara kanak-kanak belajar matematik dan aktiviti yang membantu kanak-kanak mencapai konsep awal matematik ialah: yang pertama, mengelaskan padangan saiz objek yang sama. Yang kedua, memadankan buah dengan jumlah nombor. Yang ketiga, memadankan jumlah yang sama ataupun membezakan saiz. Memadankan jumlah yang sama. Yang terakhir ialah membezakan saiz kecil ataupun besar. Mengapakah penting bagi kanak-kanak mempelajari matematik demi kehidupan seharian mereka? Hal ini dikatakan demikian kerana bagi membantu kanak-kanak memahami konsep bentuk nombor, nama nombor, nilai wang dan juga jual beli. Seterusnya, mendedahkan kepada kanak-kanak operasi matematik mudah seperti operasi tambah dan tolak. Bukan itu sahaja, dengan mempelajari matematik, kanak-kanak akan menjadi seorang yang lebih berdikari dan menepati masa. Contohnya, sewaktu hendak membeli barang di kedai, kanak-kanak dapat melihat sendiri harga barang yang hendak mereka beli dan boleh melakukan aktiviti jual beli dengan sendiri tanpa mengharapkan orang dewasa. Akhir sekali, mereka dapat membaca nombor yang ada pada jam dinding dan jam tangan mereka. Dengan ini, mereka akan berfikir waktu hendak pergi sekolah, pulang sekolah, waktu rehat dan juga waktu solat. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang lebih menempati masa. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan sedikit mengenai pembelajaran dan pengajaran matematik yang ada kaitan dengan perspektif Islam. Sebagai contoh seperti aritmetik yang merupakan cabang ilmu matematik yang melibatkan nombor, manakala aljabar ialah cabang ilmu nombor yang tujuan penulisan asalnya mengikut Al-Khawarizmi yang menyediakan kaedah rapi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat harian seperti permasalahan wasiat, pusaka dan muamalat, seperti dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12 yang merupakan ayat bagai menentukan kadar pembahagian harta pusaka bagi setiap waris. Oleh itu, matematik amat penting dalam Islam bagi kemandirian hidup manusia yang perlu dipupuk terutamanya sejak kanak-kanak lagi. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik perlulah pilih kaedah mengajar matematik yang sesuai untuk murid prasekolah. Ini kerana kaedah pengajaran boleh menjejaskan pencapaian awal matematik dalam kalangan murid prasekolah. Pendidik juga perlu menggunakan bermain sebagai kaedah pengajaran utama untuk memastikan kanak-kanak prasekolah mempunyai pemahaman yang baik tentang matematik awal. Baiklah, itu sahaja daripada kami, Kumpulan 3. Sekian, terima kasih.